على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Syukri selaku pengerusi dan imam bagi surau Istiqamah, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa surau dan juga muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat dan kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kita diberikan keizinan dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir dalam pengajian bulanan kita bagi membicarakan berkaitan dengan fiqh al-ibadat daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini yang mana merupakan malam terakhir sebelum kita kata dilaksanakan semula PKP di beberapa negeri di Malaysia, termasuk juga wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya ini. Jadi marilah sama-sama kita manfaatkan peluang pada malam ini untuk kita sama-sama mengutip sebanyak mungkin mutiara ilmu, perkongsian. Moga-moga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan topik berkaitan dengan benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Dan kita juga dah sentuh sedikit pada bab adab buang air dan istinja. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini di bawah topik adab buang air dan juga beristinja. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adab buang air dan beristinja. Pada pertemuan lalu kita telah menyentuh pada adab yang pertama, iaitu laluan orang ramai ataupun tempat duduk yang menyebabkan mereka terganggu. Ini adab berkaitan dengan tempat untuk seseorang itu qada hajat. Dan adab yang kedua berkaitan dengan tempat ialah di lubang tanah, tembok atau seumpamanya. Ini juga merupakan tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang kepada seseorang itu bila mana dia nak qada hajat, maka dilarang dia qada hajat di dalam lubang tanah, tembok atau seumpamanya. Ini kerana ianya akan menyebabkan gangguan yang dikhawatiri terdapat binatang berbisa seperti kalajengking atau ular di dalam lubang tersebut yang akan keluar dan mencederakannya. Jadi antara sebab yang pertama, hikmah kenapa syarak melarang seseorang itu qada hajat di dalam lubang ataupun tembok ataupun yang seumpamanya dengannya, yang mana dia khawatiri, kita takut dalam lubang tersebut ketika mana seseorang itu nak qada hajat, dia merupakan tempat tinggal binatang yang berbisa, yang mana bila mana seseorang itu qada hajat, kebarangkalian ada binatang yang berbisa di dalam lubang tersebut, bila keluar aja kita qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, tentu dia akan memberi respon. Kerana benda yang dibuang itu bukan benda yang elok, bukan benda yang baik. Bila kita bagi benda yang tak elok, dia akan balas balik dengan benda yang tak elok juga.
itu dipanggil karma. Ini sajalah gua-gua. Macam kita lah, kalau orang buat jahat pada kita, maka kita akan balas balik dengan keburukan. Itu orang-orang kebiasaan lah. Tapi para nabi, para rasul dan orang-orang yang terpilih tak sebegitu. Jadi begitu juga dengan binatang. Bila mana seseorang itu qada hajat, dibuang air kecil ataupun buang air besar di dalam tempat tinggal mereka, maka mereka akan terganggu. Mereka akan rasa disakiti. Maka mereka akan bertindak balas, takut-takut mencederakan kembali orang yang qada hajat di dalam lubang tanah tadi. Kalau yang keluar tu semut tak apa. Kalau yang keluar tu ular, yang keluar tu kalajengking dan sebagainya, yang binatang-binatang yang berbisa, ditakuti akan mencederakan orang yang qada hajat di tempat tersebut. Sedangkan Islam melarang kita mencampakkan diri kita ke lembah kebinasaan, walaupun pada tempat-tempat yang kebarangkalian boleh berlaku kemudaratan. Tak semestinya tempat yang pasti mudarat. Tempat yang kebarangkalian besar boleh berlaku kemudaratan, boleh berlaku kecederaan pun Islam suruh kita elakkan. Itu hikmah yang pertama. Kenapa syarak menegah tadi. Begitu juga binatang yang lemah, yang boleh terganggu dengan perbuatan mereka. Itu kalau binatang berbisa tadi. Tapi kalau binatang-binatang yang lemah, binatang-binatang yang kita kata bukan binatang berbisa lah, yang boleh menyebabkan mereka ini mungkin mati dan sebagainya disebabkan oleh perbuatan seseorang tadi qada hajat di dalam lubang tempat tinggal mereka. Binatang-binatang yang lemah tadi, contohnya semut duduk banyak-banyak dalam lubang dia. Orang ada seseorang pergi qada hajat, kencing dalam tu, bagi mereka ibarat macam banjir besar lah. Sebab apa? Memenuhi tempat-tempat tinggal mereka tadi, menyebabkan sebahagian daripada mereka mati. Sebab itu Nabi sebut di dalam suatu hadis, Nabi melarang membunuh 5 jenis binatang. Di antara 5 jenis binatang yang disebut oleh baginda Nabi SAW, antaranya ialah semut, an-namlah. Begitu juga dengan lebah. Dan ada lagi 3 jenis binatang lain yang Nabi SAW melarang, antaranya burung hudhud. Begitu juga dengan as-sard, iaitu sejenis burung. Saya tak tahulah burung apa, tapi disebutkan di dalam hadis 5 jenis binatang yang Nabi larang kita membunuhnya tanpa sebab. Begitu juga satu lagi katak, bifdak. Itu disebut dalam hadis 5 jenis binatang. Jadi kita takut dalam lubang yang seseorang tu qada hajat tadi adalah tempat tinggal binatang-binatang ini yang boleh menyakiti mereka, yang menyebabkan kecederaan ataupun kematian, membunuh binatang-binatang ini. Itu antara sebab kenapa syarak melarang seseorang itu qada hajat di tempat-tempat yang sebegini. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Sarjis berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubala fil hujri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia buang air kecil ke dalam lubang tanah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi disebutkan secara jelas oleh perawi bahawa Rasulullah melarang membuang air kecil di dalam lubang tanah. Bila air kecil pun ditegah oleh Nabi, apatah lagi buang air besar yang kita tahu bahawa ia lebih lagi memudaratkan. Kalau air kecil pun Nabi larang, maka kita faham dia kiaskan qiyasul aula, maka air besar juga tidak boleh. Larangan di sini membawa 2 maksud. Boleh jadi larangan di sini bermakna makruh, dan boleh jadi larangan di sini membawa maksud haram. Kerana kita tahu dalam kaedah usulul fiqh, larangan dalam perkara adab dia adalah makruh. Berbeza dengan larangan dalam perkara ibadat. Kalau dalam perkara ibadat, bila Nabi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, maknanya dalam perkara ibadat tak boleh kita suka-suka hati reka cipta. Menunjukkan bahawa bila sebut larang buat dalam perkara ibadat, larangan itu maknanya haram. Tetapi kalau larangan dalam perkara adab, perkara berkaitan dengan adab dan akhlak, maka jumhur berpendapat ianya adalah makruh. Namun di sini adakah larangan di sini maknanya makruh? Maka ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Dan yang lebih
selamat kita mengambil pendapat yang mengatakan haram. Kerana yang pertama, kita takut memudaratkan diri kita ketika qada hajat tadi. Sedangkan mencederakan atau memudaratkan diri itu perbuatan yang ditegah. Walaupun dia hanyalah, kita kata, kebarangkalian, bukan 100% akan berlaku. Walaupun kebarangkalian, tetap kita kena elakkan. Yang kedua, dia boleh menyebabkan gangguan kepada binatang-binatang yang lemah. Sedangkan kita dilarang membunuh sesuatu ataupun binatang-binatang tertentu tanpa sebab. Tanpa sebab tak boleh nak bunuh sesuka hati apa sahaja di jenis binatang, kecuali binatang-binatang yang disunnahkan kita untuk membunuhnya. Jadi yang lebih tepat, larangan di sini bermakna haram. Walaupun ada pendapat yang mengatakan larangan di sini maknanya makruh. Itu yang kedua, berkaitan dengan tempat. Dan yang ketiga, tempat yang dilarang seseorang itu qada hajat ialah di bawah pokok yang sedang berbuah. Di bawah pokok yang sedang berbuah. Ini adalah untuk mengelakkan buah yang gugur daripada tercemar dan menjijikkan, sama ada buah tersebut dimakan ataupun diambil manfaatnya. Tujuan ditegah tadi, seorang qada hajat di bawah pohon yang menghasilkan buah, kerana takut bila buah itu gugur, kena tepat pula dengan tempat dia qada hajat. Kalau air kecil tu mungkin tak perasan sangatlah, orang ingat hujan. Musim hujan kan basah-basah, padahal ada orang kencing, mungkin orang tak perasan sangat. Tapi kalau yang buang air besar, jatuh buah atas tu, musangking pula. Kalau tuan-tuan nak ambil lah, pergi-pergi tengok cantik dah, elok pusing. Allah, siapa punya kerja ni, pergi melepas kat bawah pokok aku, dah lah sebatang ni je pokok, nak hasil buah dah banyak tahun aku tanam, 10 tahun ni dah baru naik, dah lah sebiji je. Sebiji pula jatuh pula atas tempat yang kita kata ada najis tadi. Nak marah tak orang tuan kepada pemilik kepada buah tadi? Tentu akan rasa marah. Mungkin dia nak makan, mungkinlah sebab buah yang berkulit. Tapi kalau orang yang memang dia rasa jijik, dia tak ambil dah buah tu. Walaupun benda tu berlaku, maknanya berlapis dengan kulit dan sebagainya, ada orang dia tak kita kata tak ada perasaan nak makan lah. Sebab apa? Menjijikkan. Sebab itu syarak tegah. Dan kita takut juga bila mana buah tadi jatuh atas najis dan sebagainya, menyebabkan tuan kepada buah tadi memaki hamun orang yang mengqada hajat di bawah pokok tadi. Kita dah sebut hadis sebelum ini tentang ittaqu la'anain. Nabi kata, takutlah kamu kepada dua kelompok manusia, dua jenis manusia yang dilaknat. Maka para sahabat tanya, wa ma la'anan ya Rasulullah? Siapakah mereka yang dilaknat itu? Dua kelompok ini. Yang pertama iaitu mereka yang buang air tempat laluan orang ramai, Nabi sebut. Dan yang kedua iaitu orang buang di tempat orang berteduh. Maka kita sama juga, kalau dia buang di bawah pohon yang berbuah milik orang, maka bila orang nak ambil buah tadi terkena pada najis dan sebagainya, tentu tuan kepada buah tadi dia akan maki hamun kepada orang yang buang najis tadi, menyebabkan ianya adalah satu doa yang buruk bagi orang tersebut. Sebab itu kena berhati-hati. Sebab itu dalam Islam larang kita buat zalim kepada orang, buat anaya kepada orang, buat jahat kepada orang lain. Kerana apa? Kita takut terkena panahan doa orang tersebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata antara doa orang-orang yang tak ditolak doanya, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, orang yang dianiayai. Kerana doa-doa mereka ini tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kenapa syarak melarang tadi buang ataupun qada hajat di bawah pohon yang berbuah. Yang keempat iaitu dilarang qada hajat di dalam air yang tenang dan tidak mengalir. Air yang tenang dan tidak mengalir, maka ditegah kita qada hajat di dalam air tersebut, di dalam tempat tersebut. Ini adalah kerana manusia akan berasa jijik dengan air tersebut.
sekalipun air itu banyak dan tidak berubah sifatnya. Jadi maksud di sini air yang tenang maknanya yang tak mengalir. Berbeza dengan sungai, laut dan sebagainya yang mana ada pengaliran air. Itu pun kalau kita nampak kawan kita buang air besar, tiba-tiba timbul depan kita, kita naik tak mandi dah. Itu kalau mengalir. Ini kan pula tempat yang tak mengalir. Walaupun air tadi banyak, contoh kita pergi kat swimming pool, kita nampak tiba-tiba ada orang buang najis ataupun ada orang kencing, dia pula kencing manis, jadi kencing dia kuning lain macam lah. Jadi kita nampak keluar tadi, tuan-tuan nak mandi tak? Walaupun bila bedah bercampur dengan air, tiba-tiba lepas tu tak lama dia akan hilang lah kesan kuning dia, sebab air yang banyak tadi dia tak terjejas dengan najis tadi. Tuan-tuan nak mandi tak kalau tuan-tuan yang nampak? Kalau saya tobat tak mandi dah. Yang tak nampak tu terpaksa lah. Yang kita duk pergi mandi kat swimming pool, tempat-tempat peranginan dan sebagainya yang bukan tempat mengalir, kita tak tahu. Orang yang mandi tadi kadang-kadang dia sakit perut, dia nak terkencing dan sebagainya, dia buang je dalam air tersebut. Kita tak tahu tak apa. Tapi kalau kita nampak, confirm kita akan merasa jijik, tak nak mandi dah air tersebut. Walaupun banyak. Maka syarak ambil kira benda ini. Kerana Islam ini sifatnya rahmat. Dia menjaga keseluruhan manusia, bukan kepentingan individu-individu tertentu sahaja. Sebab tu dalam Islam, bila melibatkan maslahah umum dengan maslahah individu, maka diabaikan maslahah individu. Hatta kadang-kadang ia melibatkan hak milik individu tersebut. Ini dibincangkan dalam fiqhul muamalat, dalam bab haqqul jiwar, bab kita kata berkaitan dengan hak jiran. Contohnya ada seseorang yang kaya, di sebelah dia ada jiran-jiran yang lain. Dia ni kaya sangat, jadi dia buat rumah dia tadi, tembok pagar rumah dia tu tinggi sehingga menutup rumah yang berada di sekelilingnya daripada mendapat pancaran matahari, sedangkan dia buat tadi dalam tanah dia. Maka dalam Islam, hukum perbuatan tersebut adalah haram, walaupun itu hak milik dia. Kerana apa? Hak mendapatkan cahaya itu adalah hak semua. Begitu juga contoh lain, ada orang, contoh dia ada sungai, sebelah sungai tadi sawah dia, lalu sebelah sawah dia adalah sawah orang yang lain. Jadi sebelah sungai dia tak apalah, bila contoh musim panas dan sebagainya, dia pun buat laluan air sungai masuk ke dalam sawah dia. Sawah orang lain kering, maka terpaksa juga nak buat pengaliran air sungai untuk sampai ke sawah yang lain. Jadi dia tak bagi, dia kata kalau nak buat dia akan melibatkan sawah dia, kena dia punya tanah, maka dia tak benarkan. Dalam Islam boleh tak begitu? Tak boleh. Tetap dia boleh dipaksa untuk membuat saluran air sampai ke sawah-sawah yang lain. Itu dalam Islam. Maknanya bila melibatkan maslahah umum, maslahah individu diabaikan. Itu dalam Islam. Sebab itu dilarang seseorang itu qada hajat di dalam air yang bertakung ataupun yang tidak mengalir. Kenapa? Akan menyebabkan orang lain merasa jijik dengan perbuatan tersebut. Sekiranya air itu berubah, ia akan terbuang begitu saja. Apatah lagi air itu kurang daripada 2 kullah. Kalau air banyak pun kita rasa jijik, apatah lagi kalau air itu sedikit, kurang daripada 2 kullah. Sebab kita belajar dalam fiqh Imam Syafi'i, air yang kurang daripada 2 kullah, iaitu kurang daripada 230 liter, lebih kurang lah, lebih kurang 230 liter, itu ukuran 2 kullah. Kurang saja daripada itu, kena najis, walaupun tak berubah apa-apa sifat, automatik air tersebut jadi air mutanajis. Maka dengan perbuatan orang itu qada hajat dalam air yang bertakung tadi, yang sedikit itu, akan menyebabkan air itu dibuang begitu saja. Perbuatan tersebut adalah pembaziran. Dalam Islam melarang pula pembaziran. Hatta pada perkara yang diperlukan pun kita dilarang buat pembaziran, apatah lagi pada perkara-perkara yang tak diperlukan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah membezakan kalimah at-tabdzir dengan kalimah as-sarf. Allah sebut dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu, israf. Jangan makanlah kamu dan minumlah kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Israf ini maknanya membazir juga. Kalau terjemah kepada bahasa Melayu, maknanya pembaziran lah. Makan tu adalah benda yang perlu, minum itu adalah benda yang perlu. Tapi kalau melebihi daripada keperluan, dia jadi haram, dia jadi israf. Apa beza dengan tabdzir? Tabdzir ini ialah pembaziran pada perkara yang tak perlu.
Itu kena beza. Dalam Al-Quran Allah membezakan setiap kalimah yang digunakan, al-israf dengan at-tabdhir, dua-dua dalam bahasa dari segi lughahnya kita kata makna membazir. Tapi dari segi penggunaan ada bezanya. At-tabdhir ni kata para ulama dia merujuk kepada perkara yang tak diperlukan lalu kita buat pembaziran pada dia. Contohnya bila sampai musim perayaan, main mercun tu perlu ke? Keperluan tak? Main mercun, habiskan wang beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit beli yang mercun yang besar yang tembak naik tu. Kononnya nak merasa feel perayaan itu. Sedangkan itu adalah perbuatan yang pembaziran pada perkara yang tak perlu. Maka itu kita panggil at-tabdhir. Itu yang Allah umpamakan dalam Al-Quran, wala tubadhiru tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah umpamakan orang yang membazir ini seperti mana mereka ini adalah saudara kepada syaitan. Yang mana kita tahu syaitan ini adalah sejenis makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu beza. Jadi sebab itu Nabi larang, Islam larang qada hajat dalam air yang bertakung. Takut kalau air yang sedikit maka akan dibuang begitu saja. Akan berlakulah pembaziran. Dan itu adalah sesuatu yang ditegah di dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil ma'ir raqid." Baginda melarang manusia buang air kecil dalam air yang tenang. Dalam hadis ini jelas Nabi sebut naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubal fil ma'ir raqid. Dilarang, Nabi melarang qada hajat ataupun buang air kecil di dalam air yang tenang. Sehubungan itu, buang air besar adalah lebih berat keadaannya dan lebih utama. Jadi qada buang air besar Nabi tak sebut. Adakah bermakna halal hukumnya? Adakah makna hukumnya harus? Tak. Hukumnya lebih berat lagi berbanding dengan air kecil. Walaupun tidak disebutkan. Ini dipanggil kaedah qiyasul aula. Saya selalu sebut qiyasul aula, qiyasul aula. Maknanya kita menyandarkan kepada sesuatu yang lebih ataupun yang lebih patut. Kalau kencing pun Nabi larang, maka buang air besar itu lagi-lagilah patut. Hukumnya haram walaupun tak disebut. Itu namanya qiyasul aula. Kalau Allah larang dalam Al-Quran berkata pada ibu bapa kalimah uf, maka menengking ibu bapa itu lebih utamalah, hukumnya adalah haram. Itu kaedah dia. Jadi larangan di sini adalah dengan makna makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i mereka memahami larangan ini dengan makna makruh. Makruh ni sebab apa? Dia berkaitan dengan adab. Saya sebut dah tadi, larangan dalam perkara adab dia makruh. Dia bukan ibadat ni, dia adab. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah yang merupakan ulama yang kita kata antara yang disebut sebagai syaikhan dalam mazhab Syafi'i ada dua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Mereka dua orang ini, dua ulama ini digelar syaikhan dalam mazhab Syafi'i. Maknanya pendapat mereka ini sangat-sangat kuat. Antara pendapat-pendapat kebanyakan qaul mu'tamad diambil daripada kedua imam ini. Jadi Imam Nawawi dia kata di sini bukan makna makruh lagi. Larangan di sini dia kata memberi makna haram. Walaupun asal pandangan mazhab Syafi'i dia kata makruh, buang air ataupun qada hajat dalam kita kata air bertakung, tapi Imam Nawawi kata tak, hukumnya adalah haram. Kerana dia memudaratkan orang lain, di situ juga wujud pembaziran dan sebagainya. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau dalam ilmu hadis kita sebut syaikhan, kita tahu siapa syaikhan, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Bila sebut rawahu syaikhan maknanya Imam Bukhari dan Muslim. Dalam yang lain disebut muttafaqun alaih, juga merujuk pada Imam Bukhari dan Muslim. Kerana kehebatan mereka dalam ilmu hadis. Hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab-kitab mereka kesemuanya hadis-hadis yang sahih. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada juga syaikhannya, iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, menunjukkan hebatnya mereka, kuatnya pandangan mereka di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang lebih selamat kita ambil makna haram di sini. Bila kita ambil pandangan kata haram, barulah
manusia atau masyarakat tadi dia tak buat benda tersebut yang bertentangan dengan adab dan nilai etika manusia tadi. Itu berkaitan dengan tempat. Ada empat tempat yang dilarang seseorang itu qada hajat. Seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu adab yang berkaitan dengan cara masuk dan keluar dari tempat buang air. Adab berkaitan dengan cara masuk dan keluar pula daripada tempat buang air. Kalau hari ini tandas lah ataupun bilik air. Sunat melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar, kerana ini lebih sesuai untuk tempat-tempat kotor dan najis. Dia kata sunat nak masuk ke dalam tempat qada hajat, tandas dan seumpamanya, maka masuk tadi dengan kaki kiri. Nak keluar pula, keluar dengan kaki kanan, mulakan dengan langkah kanan kerana ia lebih sesuai dengan keadaan tempat tersebut. Kalau masjid, kita kata masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri kerana kemuliaan tempat tersebut. Ini kerana kehinaan, maka kita lawan kepada dia. Makna masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Cuma di sini nak sebut, ada tak hadis yang kata Nabi kata nak masuk tandas kena masuk kaki kiri? Tak ada. Memang tak ada. Kalau tuan-tuan cari hadis yang kata sunat masuk dengan kaki kiri itu, sunnah itu, ada tak? Tak ada. Tetapi ini adalah pandangan para ulama menggunakan kaedah qiyas. Maknanya kalau tempat yang mulia kita muliakan yang anggota kanan, maka yang tempat yang kotor kita mulakan dengan anggota yang kiri. Itu dipanggil kaedah qiyas. Dan pendapat ini ada juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani tentang sunat masuk kaki kiri. Tapi hadis ada tak? Tak ada. Walaupun tak ada bukan bermakna tak apalah, bolehlah masuk kaki kanan. Tak. Ia masih berkaitan dengan adab dan kita sepatutnya ambil pandangan ini sebagaimana untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai ta'addub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membawa tulisan yang tertera nama Allah dan nama-namanya yang lain. Begitu juga ketika nak masuk ke dalam tandas ataupun nak pergi tempat-tempat qada hajat, jangan membawa bersama-sama kita ni sesuatu ataupun benda-benda yang tertera ataupun tercatat padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya Allah saja. Begitu juga dengan nama-nama yang lain, nama-nama Allah yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna itu, dan juga sifat-sifat Allah yang lain yang menggambarkan keagungan Allah, maka tak boleh kita bawa masuk dalam tandas. Masuk bawa Al-Quran dalam tandas contoh, tak boleh. Ataupun bawa kitab fiqh dan sebagainya, walaupun luar ini tak ada apa, tapi dalam ini terkandung ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, maka kita ditegah. Begitu juga sunat membaca zikir-zikir dan doa-doa yang telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk dan selepas keluar daripada tandas. Yang pertama tadi cara masuk kaki melangkah itu. Yang kedua, pastikan tidak ada tertera tulisan-tulisan ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kita sedihnya ada dicetak pada baju dan sebagainya. Itu yang kita risau. Kadang-kadang pada baju tadi dicetak nama-nama Asmaul Husna, nama Allah, sifat Allah dan sebagainya, lalu masuk dalam tandas bawa pakai sekali dengan baju tersebut. Sebab itu ditegah. Sebelum ni kita selalu dengar orang pasang rintun Al-Quran dan sebagainya. Maka para ulama menegah perbuatan tersebut kerana apa? Takut time kita tengah qada hajat, tiba-tiba ada orang telefon bunyi ayat Al-Quran, biasanya surah Fatihah. Itu dulu banyak orang buat. Tapi semenjak dikeluarkan fatwa melarang ayat Al-Quran dijadikan sebagai ringtone kerana apa? Nak elak berlaku perkara ini, alhamdulillah hari ini rasanya dah tak ada kot. Dah tak ada sangat yang pakai ringtone ayat Al-Quran dan sebagainya. Kerana apa? Risau berlaku perkara sebegini. Begitu juga yang ketiga, iaitu berkaitan dengan doa. Bila nak masuk dalam tandas, nak keluar daripada tandas, maka disunatkan membaca doa-doa yang sabit daripada baginda Nabi SAW, yang Nabi ajar kepada kita. Doa yang pertama iaitu doa sebelum masuk tandas. Apa dia Nabi ajar? Iaitu Bismillah,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini semua hafal kot. Anak-anak kecil pun hafal. Hari ni dah dibuat lagu macam-macam. Doa tidur, nak tidur, doa bangun pada tidur, doa nak makan, doa nak masuk tandas, semua dah dilagukan hari ini. Senang. Hafal tak hafal je. Jadi mudah saja. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan jantan dan juga syaitan betina. Itu doa kita minta. Sebab tandas ini adalah tempat yang disukai oleh syaitan. Syaitan ini disuka tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jijik, tempat pembuangan sampah, tandas dan sebagainya, tempat-tempat hiburan, di pasar-pasar. Sebab itu dalam Islam sendiri pun kita ditegah pergi ke pasar pada waktu maghrib tadi. Bukan waktu maghrib je, waktu-waktu lain pun kita makruh hukumnya kita pergi ke pasar tanpa keperluan. Ini tak. Kalau boleh ada pasar malam, adalah kita. Kat mana saja sampai. Duduk Putrajaya, pasar malam dekat Shah Alam, ada juga muka dia. Ingat dekat Putrajaya je dia pergi. Maka ini tempat-tempat yang disukai oleh syaitan. Maka seeloknya kita elakkan, kecuali keperluan. Nak beli sayur, nak beli daging. Hari ni nak cari daging fresh susah dekat pasar raya yang ada. Maka kena pergi ke pasar. Kena pergi ke pasar-pasar nat, pekan nat dan sebagainya. Barulah ada jual. Maka pada waktu itu tak apalah, sebab wujud keperluan. Sebab apa? Sebab kat pasar ini juga tempat-tempat mendedahkan aurat. Kalau pergi memang confirm dah tak jaga mata. Tak kira lah pasar ke pasar raya, sama saja. Hari ini susah kita nak jaga pandangan kita, kerana keluar je daripada rumah, maka kita tak terlepas daripada terpandang aurat dan sebagainya. Sebab itu tempat ini disukai oleh syaitan. Maka cara dia macam mana nak elak, nak minta perlindungan? Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa sebelum masuk ke dalam tandas. Bukan dah duduk dalam tandas baru baca. Ini ada yang dah masuk dalam tandas, dia pun baca Allahumma inni. Jangan. Kalau nak baca juga, keluar balik pada tandas baca. Kalau dah duduk dalam tandas, baca dalam hati je. Jangan dilafazkan doa tersebut, kerana ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Doa selepas keluar daripada tandas. Ghufranaka Rabbana alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'i 'anni adahu. Ghufranaka Rabbana, iaitu kami mengharapkan keampunanmu ya Allah. Bila dah keluar daripada tandas, minta ampun pula dengan Allah. Sedangkan kita buang qada hajat pun apa kaitan? Ini nak menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa melazimi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap langkah kita, setiap gerak geri kita tak lari daripada berbuat kesalahan. Maka di dalam Islam ajar kebanyakan doa minta ampun dengan Allah. Lepas qada hajat pun minta ampun lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan perkara yang menyakitkan daripadaku dan menyihatkan diriku. Lepas tu kita berdoa pada Allah. Terima kasih ya Allah, kerana apa? Engkau telah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan aku. Kita dah sebut di awal-awal bab istinja. Apa makna istinja? Diambil daripada perkataan najaun. Najaun iaitu menyelamatkan diri daripada perkara yang menyakitkan. Jadi bila sakit perut, nak buang air kecil atau air besar, tak boleh buang, dia benda yang menyakitkan. Bila sakit perut, tengah drive, tak boleh nak drive, terpaksa berhenti. Kadang-kadang tak ada R&R, tepi jalan pun jadilah balon. Ada orang dia berhenti tepi jalan, dia kencing. Sebab apa? Tak tahan sangat. Kalau tengah tidur pun, bila sakit perut dan sebagainya, kita sanggup bangun. Sebab apa? Sebab dia benda yang menyakitkan. Sebab itu bila dah kita keluar daripada tandas, kita puji pada Allah Subhanahu wa taala, memberi pujian pada Allah kerana dah menghilangkan rasa sakit ini yang tak menyenangkan ini, iaitu apa? Sakit perut, nak buang air kecil ataupun air besar tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merasakan kelazatannya dan mengekalkan kekuatannya kepadaku serta menolak gangguannya daripada aku. Lepas tu puji Allah juga kerana apa? Buang air besar, air kecil ni suatu yang
amat melazatkan. Tuan-tuan kalau tengah bersanding kahwin tu, raja sehari pun, tapi kalau dah sakit perut, boleh fokus tak? Tak boleh fokus. Daripada pagi sampai malam sakit perut, mana pengantin lelaki ni ada pengantin perempuan ni? Dalam tandas. Keluar kejap masuk, keluar kejap masuk. Sebab apa? Dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu, boleh buang air kecil, nikmat yang Allah bagi, boleh buang air besar, dia merupakan satu nikmat. Suatu nikmat yang sangat yang besar, yang sangat besar. Kita tak nampak, kita duk ingat nikmat ini kekayaan dan sebagainya. Cuba Allah tarik nikmat ini. Kita Allah bagi semua, kekayaan, wanita cantik, apa yang kita nak, tapi satu je Allah tarik. Tak boleh nak kencing, tak boleh nak buang air besar. Dia rasa sakit je tapi tak boleh nak buang. Nak tak macam tu? Tentu kita tak nak. Sebab itu dia kata ia merupakan suatu kelazatan. Dan mengekalkan kekuatannya. Maknanya bila dah dapat buang air kecil, dapat buang air besar, barulah kita boleh fokus, barulah kita boleh menjalani rutin harian kita. Selagi tak selesai dua benda ni, selagi tu tak boleh nak buat apa-apa. Tengah meeting pun sanggup kita minta keluar daripada meeting, walaupun kadang-kadang segan nak keluar. Sebab apa? Dah main sakit perut ni, dia tak kira lah, dah hilang rasa malu. Itu yang kadang-kadang ada orang dia terlepas dalam seluar tu. Sebab apa? Dah tak tahan sangat. Itu berkaitan dengan doa keluar masuk daripada tandas. Kalau tak hafal yang doa keluar tu panjang sangat, cukuplah kita alhamdulillahillazi azhabu 'annil adza wa 'afani. Dia sebenarnya panjang lagi. Tapi biasa kita hafal yang tu je. Itu yang kedua. Dan yang ketiga iaitu adab yang berkaitan dengan arah. Habis tadi adab berkaitan cara masuk dan keluar. Yang ketiga berkaitan dengan arah pula. Maknanya apa? Ketika qada hajat tadi, arah mana yang kita dilarang menghadap ataupun kita membelakanginya? Haram menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air sekiranya berada di tempat lapang dan tidak ada perlindungan yang melindungi auratnya. Maka dilarang seseorang itu qada hajat sama ada dia menghadap kiblat ataupun dia membelakangi kiblat. Maknanya dia punya dubur ke arah kiblat pun hukumnya haram. Dengan syarat apa? Sekiranya dia qada hajat tadi di tempat yang terbuka, di tempat yang tidak ada dinding dan sebagainya. Hari ini kita ada dinding, maknanya tandas tak ada lagi, tandas yang pipe saja, tiba-tiba batang pipe, dinding kiri kanan tak ada, kita pergi qada hajat itu. Tak boleh macam tu. Haram hukumnya. Kerana apa? Akan terlihat aurat dan sebagainya. Maka hari ini termasuk tak tandas tadi kalau dah tertutup pintu dan sebagainya, tiba-tiba kita dapati tandas surau atau masjid tadi atau rumah kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Boleh tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Yang ditegah di sini sekiranya di tempat yang terbuka, padang pasir, padang dan sebagainya. Sebab ada masjid-masjid tertentu yang saya mengajar kat tempat mereka telefon, "Ustaz nak tanya ni, masjid tengah buat renovate tandas dan sebagainya. Tandas sebelum ini menghadap kiblat. Jadi ada jemaah bising, dia kata haram, tak boleh dan sebagainya, terpaksa nak robohkan. Betul ke?" Kita kata tak ada masalah. Kalau dah buat tandas tadi tiba-tiba menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka janganlah bazirkan duit masjid tadi pergi roboh buat yang baru. Sebab dah buat tak ada masalah. Yang haram tu kalau di tempat yang terbuka. Tapi kalau belum buat lagi tandas tadi, maka seeloknya buat tadi walaupun di dalam tempat yang dah tertutup, ada dinding dan sebagainya, elakkan juga daripada menghadap dan membelakangi. Kerana ada pendapat ulama kata maksud larangan di sini umum, tak kira yang tertutup maupun yang terbuka. Ini kalau dah buat, kalau belum buat maka kita elakkan. Tapi kalau dah buat tak perlu nak robohkan tandas tersebut, keluarkan pula kos yang baru sampai 2-30 ribu semata-mata kerana apa? Tandas tadi menghadap kiblat. Jadi saya belajar tak boleh. Sebenarnya tak ada masalah kalau tertutup. Begitu juga haram berbuat demikian di dalam binaan yang bukan disediakan untuk buang air dan tidak memenuhi syarat-syarat pelindung seperti di atas. Begitu juga tempat-tempat lain yang bukan sebagai tandas pun. Kadang-kadang ada yang buang air tempat ambil wuduk pun ada. Maka perbuatan tersebut ditegah tak boleh. Kerana satu, kita risau tersingkap aurat.
Yang kedua, dia menyakiti orang lain. Bila kencing di tempat bukan yang dijadikan tandas, bau dia tadi akan mengganggu orang lain dan sebagainya. Hari ini kalau kita tengok kat R&R dan sebagainya, banyak tandas-tandas yang untuk orang kencing berdiri itu disediakan. Sebenarnya dalam Islam haram kencing di tempat tersebut. Kerana apa? Walaupun dia tak menghadap atau membelakangi kiblat, haram kerana ianya menyingkap aurat. Orang sebelah boleh nampak orang sebelah punya. Kan? Dia tengok sebelah, kau punya macam mana? Ini tengok kau punya macam mana? Tapi ada orang Melayu, dia tak malu. Orang Islam kita yang tanpa segan silu, dia join sekali kencing kat situ. Kalau orang bukan Islam, kita tahulah dia memang tak beriman dan tak percaya. Kita berhenti seketika, beri laluan kepada azan. Seminit lagi. Saya tengok tadi 8.35. Okey. Jadi perbuatan tersebut haram kerana menyingkapkan aurat. Yang kedua, kencing kat situ confirm tak basuh dah. Dia tak ada air pipe, dia ada air yang turun. Tu pun hanya untuk membersihkan kesan kencing yang ada kat tempat tersebut. Jadi dia basuh tak basuh? Tak basuh. Terus pakai seluar. Lepas tu nak sembahyang dan sebagainya, pakai seluar yang sama. Menyebabkan solat tadi ditolak, tidak diterima oleh Allah. Itu yang kita takut menjadi asbab dia azab di dalam kubur. Seperti mana hadis innama yu'adziban yang Nabi lalu dua buah perkuburan, salah seorangnya diazab dengan sebab apa? Tak menjaga kebersihan daripada kesan kencing dia itu. Disyaratkan jarak antara pelindung tersebut dengannya tidak melebihi 3 hasta, iaitu bersamaan kira-kira 150 cm. Jika binaan tersebut memang disediakan untuk tempat buang air, maka harus menghadap kiblat atau membelakanginya. Dia kata tempat nak buat tandas pun jangan besar sangat. Ini pintu tandas dengan tempat dia buang tu, kita kata jauh. Ini baru betul. Kita berhenti seketika, beri laluan pada azan.